hamba itu dekat dengan Tuhannya, Allah Jalla. Maka dia tak memerlukan perantaraan. Dia tak setengah orang kalau apa-apa kau nak minta, pergi minta kat Syekh ni, bagi duit kat dia, dia tolong buat untuk kau. Ini kadang-kadang berlaku puak-puak yang mengambil kesempatan di atas kelemahan sebahagian, kejahilan sebahagian hamba-hamba Allah. Apabila mereka menyatakan mereka jauh. Saya pun pernah dengar ada orang kata kalau kita doa tu pada Allah, kita ni jauh, kita ni siapa, Allah tak dengar kita. Kita kena melalui syekh kita. Kita kena melalui Pak Wali, kena pergi minta kat wali supaya wali yang minta pada Allah. Ini semua ajaran yang salah ini. Telah Allah jawab di dalam ayat 186 dalam surah Al-Baqarah ini. Dalam ayat yang lain dalam surah Al-Baqarah ayat 186 yang selalu kita baca terutamanya pada bulan Ramadan, Allah Azza wa Jalla menyatakan, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib, apabila hamba-hambaku bertanya engkau tentangku, maka inni qarib, sesungguhnya aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku menyahut doa orang-orang yang berdoa apabila mereka itu berdoa. Falyastajibuli, hendaklah mereka itu menyahut aku. Wal yu'minu bi, hendaklah mereka beriman denganku. La'allahum yarshudun, mudah-mudahan mereka mendapat petunjuk, mendapat rasyad, mendapat bimbingan daripada Allah Azza wa Jalla. Sidang penonton yang dirahmati Allah, dalam Al-Quran, dalam banyak ayat, apabila Allah mulakan dengan yas'alu naka, ataupun mereka bertanya engkau, tanya Nabi, Allah umpamanya Allah kata yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya engkau tentang arak dan judi. Qul fihi ma ismun kabir wa manafi'u linnas. Katakan padanya ada dosa yang besar dan ada juga sedikit manfaat kepada manusia. Saya nak ceritanya apabila mereka bertanya, Allah kata qul, katakanlah. Dalam ayat yang lain Allah kata yas'alunaka 'anil yatama. Mereka bertanya engkau tentang anak yatim. Qul islahun lahum khair. Katakanlah melakukan islah untuk mereka itu satu yang baik. Qul, katakanlah. Ayat lain lagi. Yas'alunaka madza yunfiqun. Qul ma anfaqtum min khairin falil walidain. Katakanlah, mereka bertanya apa yang untuk mereka belanjakan. Katakanlah, qul, katakanlah. Yas'alunaka 'anil jibal. Faqul yansifuha rabbi nasfa. Maka katakanlah, mereka bertanya tentang bukit. Maka katakanlah. Jadi semua ada perkataan katakanlah. Tapi di dalam ayat berhubungan doa, Allah kata yas'aluna wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya engkau tentangku, fa inni qarib, kata tak ada perkataan katakanlah. Terus, maka sesungguhnya aku dekat. Kalau ikut trend ayat-ayat yang lain, apabila ada mereka bertanya, Allah akan kata katakanlah. Tapi ayat ni tak ada katakanlah. Walaupun maksudnya memang katakanlah. Maksudnya fa inni qarib, itu maksudnya bagi tahulah aku dekat. Tapi para ulama mufassirin apabila melalui ayat ini, mereka menyatakan bahawasanya sehingga bagaimana dalam struktur Allah mengatur ayatnya, ayat Al-Quran itu dalam surah Al-Baqarah ayat 186 ini, hatta di dalam nak cerita betapa dekatnya Allah dengan doa hamba, apabila hamba berdoa pada dia, dekatnya Allah dengan hamba, Allah tak sebut pun perkataan katakanlah ataupun maka katakanlah. Hazaf, dia remove perkataan itu bagi mencepatkan jawapan fa inni qarib, sesungguhnya aku dekat, bagi menggambarkan Allah itu begitu dekat dengan hamba. Bila hamba-hambaku bertanya engkau, maka aku dekat. Kerana hamba ni dia tanya Allah bila? Dia tanya Allah apabila dia memerlukan Tuhannya. Dia sentiasa memerlukan Tuhannya.
kita sentiasa memerlukan Allah, kita akan tanya Allah, macam mana nak minta supaya Allah tolong kita. Maka Allah dalam ayat ni, fa inni qarib, Allah tahu dah, ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku menyahut doa orang-orang yang berdoa idza da'an, apabila mereka itu berdoa. Aku menyahut doa-doa orang yang berdoa apabila mereka itu berdoa. Allah bagi tahu. Maka Allah bagi tahu, untuk kamu doa pada aku, kamu tak perlukan perantaraan. Aku dekat dengan kamu. Kerana manusia dalam sepanjang sejarah selalu mengambil kesempatan cuba menjadi seolah-olah orang tengah antara mereka dengan Allah. Ini khususnya golongan agama. Kerana mereka tahu apabila mereka menjadi orang tengah antara mereka dengan Allah, mereka akan mendapat berbagai-bagai, mereka dapat exploit kelemahan orang yang memerlukan Tuhan itu, lalu mereka akan memperolehi berbagai-bagai ketaksuban, mereka akan memperolehi harta dan seumpamanya, mereka akan meminta upah. Jadi Allah kata, kamu hamba-hambaku, kamu dekat dengan aku. Aku sahut doa orang yang berdoa apabila mereka berdoa padaku. Allah tak kata kalau kamu nak doa padaku, kamu jauh. Kamu kena minta lah orang lain tolong lakukan. Kamu siapa nak mari jumpa aku? Dan idea ini dibuat oleh sebahagian golongan yang sesat. Dia bagi tahu pengikut dia, kamu jauh, kalau nak doa kena melalui syekh. Syekh saja boleh minta untuk kamu. Tak salah untuk kita minta orang berdoa pada kita. Tapi menafikan bahawasanya hamba itu jauh daripada Allah, dia tak boleh doa, ini adalah idea yang salah. Ini adalah idea yang tak betul di dalam hubungan hamba dengan Allah Azza wa Jalla. Hamba itu dekat dengan Tuhannya, Allah Jalla wa Ala. Maka dia tak memerlukan perantaraan. Dia tak, setengah orang kalau apa-apa kau nak minta, pergi minta kat syekh ni, bagi duit kat dia, dia tolong buat untuk kau. Ini kadang-kadang berlaku puak-puak yang mengambil kesempatan di atas kelemahan sebahagian, kejahilan sebahagian hamba-hamba Allah. Apabila mereka menyatakan mereka jauh. Saya pun pernah dengar ada orang kata, kalau kita doa tu pada Allah, kita ni jauh, kita ni siapa, Allah tak dengar kita. Kita kena melalui syekh kita. Kita kena melalui Pak Wali, kena pergi minta kat wali, supaya wali yang minta pada Allah. Ini semua ajaran yang salah ini. Telah Allah jawab di dalam ayat 186 dalam surah Al-Baqarah ini. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya engkau tentangku, fa inni, maka sesungguhnya aku ini dekat. Apa perkara yang pertama Allah terus bagi tahu? Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku menyahut doa orang-orang yang berdoa apabila mereka berdoa. Ini menunjukkan dekat. So you don't worry. Jangan kamu rasa kamu. Kadang-kadang hamba tu kata, saya bukan ustaz nak doa. Allah tak pernah tengok you ustaz tak ustaz. Kadang-kadang satu orang mungkin biasa-biasa saja dia. Tapi Allah tahu pada hatinya tak ada hasad. Pada hatinya ada rendah diri. Pada dalam jiwanya ada rasa takut pada Allah. Dalam jiwanya rasa sentiasa bersalah di hadapan Allah. Allah sayang dengan dia. Lagikan pengacur yang bagi minum anjing, Allah menerima amalannya. Lagikan iblis yang meminta pada saat akhir untuk dia tidak ditangguhkan hukuman padanya, Allah Subhanahu wa taala menerima permintaannya. Ini kan pula dengan hamba Allah dengan penuh rendah diri, siapapun dirinya, apabila menyatakan, ya Rabb, wahai Tuhan, tolonglah aku. Wahai Tuhan, bantulah aku. Nescaya Allah Subhanahu wa taala akan menerima doanya. Dan Allah kata, falyastajibu li, kamu itu sahut dulu doa aku. Yakni kamu tunaikan apa yang aku minta pada kamu. Kamu salat, kamu berdoa, kamu ikut peraturan di dalam berdoa, kamu rendah diri, kamu tadarru' dengan aku. Wal yu'minu bi, kamu beriman dengan aku, kamu kena percaya aku ala kulli syai'in qadir. Allah Ta'ala di atas segala sesuatu itu berkuasa. Beriman dengan Allah. Allah kata, ana 'inda dhanni 'abdi bi, dalam hadis Muslim. Aku bersama dengan sangkaan hamba-Ku padaku. Yakni hamba sangka apa pada Allah. Kalau dia sangka Allah tak terima doa dia daripada hari dia doa,
Ataupun masa dia angkat tangan pun antara yakin dengan tak. Allah kata, Nabi kata fal yajzim mas'alatah. Hendaklah dia putus dalam meminta itu kan. Ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Doa kepada Allah dalam keadaan kamu yakin Allah akan menerima doa kamu. Sebab tu sebagian orang sebab doa tak terima bukan kena sebab perkataan dia ataupun apa, tapi sebabkan apa yang tersimpan dalam dada dia. Bagaimana dia tidak meyakini Allah Azza wa Jalla sebagai Tuhannya yang boleh memustajabkan doanya. Ataupun dia doa, dia pun tak tahulah. Cubalah doa, kok Allah Ta'ala terima. Macam tu benda yang ada dalam dada dia. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak menerima sebahagian doa orang-orang yang telah bersangka buruk dengan Tuhannya. Kerana dia telah menyatakan, Ana inda dhanni abdi bi. Aku bersama dengan sangkaan hamba-Ku padaku. Jika hamba sangka baik dengan Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan menerima sangkaan dia itu. Dia kata Allah Ta'ala terima doa, Allah Ta'ala terima. InsyaAllah, tentu Allah Ta'ala terima. Sebab dia janji. Bukan orang lain janji untuk Allah. Allah yang janji. Astajib lakum. Aku akan sahut doa kamu. Aku akan terima doa kamu.